Pendigitalan membuka peluang yang besar bagi usahawan tempatan berkembang di peringkat domestik dan global. Cabaran ekonomi semasa mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital sekaligus mendorong perniagaan tradisional beralih kepada e-dagang. Malah peningkatan pendapatan syarikat mampu meningkat lebih 100%, membuktikan usahawan tempatan semakin bijak mencari peluang pendapatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekelas dan juga pensyarah iaitu Dr. Ahmad Muhyiddin bin Hassan. Kami daripada Kumpulan 8 hari ini akan melakukan pematangan terhadap kajian terhadap isu jual beli secara atas talian, faktor, kesan dan penyelesaiannya dari perspektif pelajar. Ahli Kumpulan 8 terdiri daripada 6 orang anggota yang diketuai oleh saudara Muammar Hafiz bin Abdul Naim dan 5 anggota yang lain iaitu Muhammad Ashraf bin Mazlan, Muhammad Hilmi bin Mokhtar, Muhammad At-Tamizi bin Zamri, Muhammad Safwan bin Aminuddin dan juga Muhammad Burhaniza bin Degafur. Definisi jual beli secara etimologisnya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sama ada dalam bentuk harta atau tidak. Secara terminologinya pula, menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab kabul yang sesuai dengan cara yang diatur oleh agama. Jadi secara kesimpulannya, jual beli ini adalah satu perjanjian yang dilakukan atau dimeterai oleh kedua belah pihak dengan sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Evolusi medium jual beli bermula dengan sistem barter. Kaedah jual beli ini telah berevolusi kepada pasar tani, kedai runcit, kompleks membeli belah dan yang terkini pada hari ini iaitu jual beli secara online ataupun atas talian. Tujuan kami melakukan kajian ini adalah bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pelajar untuk memilih menjalankan urusan jual beli secara online. Di samping itu, mengenal pasti kesan-kesan positif dan negatif kepada pelajar hasil daripada menjalankan urusan jual beli secara online. Dan yang terakhir, bagi mengenal pasti cara dan langkah penyelesaian yang sesuai untuk menangani isu-isu berkaitan jual beli secara online dalam kalangan pelajar. Kami melakukan 2 kaedah dalam melakukan kajian ini, iaitu kaedah pertama kajian perpustakaan yang mana kami mengambil tulisan-tulisan daripada jurnal, buku rujukan, keratan berita, surat khabar dan juga artikel-artikel yang berkaitan. Yang mana kaedah kedua pula kami menggunakan kajian lapangan yang mana kami akan mengedarkan borang soal selidik iaitu Google Form secara online kepada sekurang-kurangnya 20 orang responden pelajar UTM Space. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Contoh aplikasi dan laman web yang digunakan untuk jual beli atas talian adalah seperti berikut. Shopee, Lazada, Grab, Mudah.my, Foodpanda, Zalora, Belong.my, GoShop, eBay, Amazon dan Prestomall. Menurut National E-Commerce Strategic Roadmap NESR Progress Report tahun 2017, statistik jualan runcit e-commerce bagi seluruh dunia adalah sebanyak 2.3 trilion, Asia Pasifik sebanyak 1.5 trilion, Asia Tenggara sebanyak 10.6 bilion dan Malaysia sebanyak 2.4 bilion. Mengikut NESR lagi, sumbangan e-commerce kepada KDNK negara meningkat daripada 74.6 bilion iaitu 6.1% kepada 85.8 bilion iaitu 6.3%. Menurut Global Web Index, sehingga September 2019, lebih daripada 26 juta rakyat Malaysia menggunakan internet. 80% pengguna berusia antara 16 tahun dan 64 tahun sudah membeli belah dalam talian. Menurut Statista.com, pada suku keempat tahun 2020, aplikasi laman ataupun laman web Shopee mendahului pasaran e-commerce Malaysia, diikuti dengan Lazada dan Pijimart. Menurut data Reporter.com, sehingga Januari 2019, pecahan kategori barangan yang terlibat dalam e-commerce adalah seperti gambar di atas. Fashion and beauty sebanyak 26%, electronics dan physical media sebanyak 29%, food and personal care sebanyak 39%, furniture and appliance sebanyak 30%, toys DIY and hobby sebanyak 33%,
travel including accommodation sebanyak 18%, digital music sebanyak 10% dan video games sebanyak 16%. Hai, berikut adalah rumusan berang soal selidik Google Form yang dijalankan ke atas 30 orang pelajar. Pecahan pelajar yang berurusan jual beli atas talian. Seramai 29 orang pelajar iaitu 97% pernah berurusan jual beli secara atas talian. Yang kedua, aplikasi ataupun laman web yang digunakan pelajar untuk jual beli atas talian. Majoriti pelajar menggunakan aplikasi laman web Shopee untuk jual beli atas talian iaitu 28 orang. Diikuti dengan Foodpanda 23 orang, Lazada dan Grab masing-masing 20 orang. Yang ketiga, kekerapan pelajar menggunakan perkhidmatan jual beli atas talian. Majoriti pelajar menggunakan perkhidmatan jual beli atas talian sebanyak sekali dalam sebulan iaitu 11 orang. Diikuti dengan sekali dalam seminggu 9 orang dan setiap hari 4 orang. Dan yang keempat, kategori barangan yang terlibat dalam jual beli atas talian. Majoriti pelajar menggunakan perkhidmatan jual beli atas talian untuk kategori barangan elektrik dan elektronik iaitu 24 orang. Diikuti dengan barangan kelengkapan rumah dan perabot 19 orang, barangan sukan dan gaya hidup, makanan dan minuman, pakaian dan fashion masing-masing seramai 17 orang. Selanjutnya, faktor yang mendorong pelajar memilih untuk berurusan jual beli atas talian. So ini adalah salah satu hasil yang kami kumpul, faktor-faktor melalui Shopee Online. So ini hasil soal selidik berdasarkan borang soal selidik yang kami buat melalui Google Form yang dijalankan ke atas 30 orang pelajar UiTM Space. Majoriti pelajar 28 orang bersetuju bahawa faktor utama yang mendorong pelajar memilih untuk Shopee Online adalah lebih mudah dan fleksibel sesuai dengan konsep segalanya di hujung jari. Bermakna tidak perlu keluar rumah, membeli barang secara online lah. Yang kedua, seterusnya 23 orang pelajar bersetuju faktor yang mendorong pelajar memilihnya adalah disebabkan tawaran hadiah dan diskaun. Sebagai contoh, kita tengok Shopee, kebanyakan mereka akan membuat harga yang murah, diskaun untuk tarik pelanggan lah. So yang ketiga, 19 orang pelajar bersetuju disebabkan bersetuju mendorong pelajar memilih berurusan jual beli secara atas saya adalah disebabkan pengaruh rakan-rakan dan media masa. Sepertinya iklan yang diorang banyak iklan di platform Shopee Online banyak buat iklan di media masa. Yang terakhir, majoriti pelajar 18 orang tidak bersetuju bahawa mengelak kes penumpang dashcam adalah antara faktor yang menyebabkan pelajar memilih untuk berurusan Shopee Online. Obviously, memang penumpang dashcam banyak berlaku di Shopee Online dan skema-skema banyak buat kat situ lah. Okey, berikut adalah kesan positif jual beli atas talian kepada pelajar. Yang pertamanya adalah memudahkan urusan jual beli barangan keperluan. Kedua, menjimatkan wang pembelanjaan. Ketiga, mengurangkan pergerakan keluar rumah. Seterusnya, melindungi diri daripada bahaya dan jenayah dan juga menjimatkan masa dan tenaga. Okey, berikut adalah hasil soal selidik kesan positif jual beli atas talian kepada pelajar. Berdasarkan graf tersebut menunjukkan kesan positif 3 mempunyai seramai 29 responden yang setuju dengan soal selidik, kesan soal selidik tersebut. Okey, berikut adalah antara perincian kesan positif jual beli atas talian kepada pelajar. Berdasarkan borang soal selidik yang dijalankan ke atas 30 orang pelajar, majoriti seramai 29 orang bersetuju bahawa kesan positif jual beli secara atas talian kepada pelajar adalah mengurangkan pergerakan keluar rumah kerana semua urusan dan transaksi dapat dilakukan dan diselesaikan di rumah sahaja. Seterusnya, 27 orang pelajar bersetuju kesan positif jual beli secara atas talian juga adalah menjimatkan masa dan tenaga. Jadi pelajar boleh fokus masa dan tenaga kepada pembelajaran. Seterusnya, 26 orang pelajar bersetuju kesan positif jual beli atas talian adalah memudahkan urusan jual beli barangan keperluan. Seterusnya, 4 orang pelajar tidak bersetuju bahawa menjimatkan wang pembelajaran adalah kesan positif jual beli atas talian kepada pelajar. Okey, seterusnya adalah kesan negatif jual beli atas talian kepada pelajar. Di antaranya adalah mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga.
Seterusnya, menyebabkan ketagihan dan mudah pengaruh dengan tawaran atau diskaun. Ketiga, mengakibatkan pembaziran kerana berbelanja melebihi kemampuan. Seterusnya, menyukarkan penilaian ke atas kualiti barangan dan juga keselamatan barangan tidak terjamin kerana dikendalikan oleh pihak servis pemasaran. Terdapat juga kesan menyebabkan diri menjadi seorang yang pemalas dan juga barangan yang dikehendaki tidak dapat diperoleh dalam masa yang cepat dan singkat. Okey, ini adalah hasil soal sidik kesan negatif jual beli atas talian kepada pelajar. Okey, berikut antara berdasarkan graf tersebut menunjukkan kesan negatif 2 mempunyai seramai 25 orang responden yang bersetuju dengan hasil soal sidik tersebut. Okey, antara perincian hasil soal sidik tersebut berdasarkan borang soal sidik yang dijalankan ke atas 30 orang pelajar, majoriti pelajar 25 orang bersetuju bahawa kesan negatif jual beli secara atas talian kepada pelajar adalah ia akan menyebabkan ketagihan dan mudah terpengaruh dengan jualan, tawaran dan diskaun yang ditawarkan. Seterusnya, 24 orang pelajar bersetuju bahawa membeli secara atas talian akan mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga. Seterusnya, 22 orang pelajar juga bersetuju bahawa kesan negatif jual beli atas talian akan mengakibatkan pembaziran kerana berbelanja lebih daripada kemampuan. Seterusnya, majoriti pelajar 7 orang tidak bersetuju bahawa beli atas talian akan menyebabkan pelajar menjadi seorang yang pemalas. Berikut adalah penyelesaian isu berkaitan jual beli atas talian. Nombor 1, memilih cara pembayaran yang paling selamat dan terjamin. Nombor 2, tidak mudah berkongsi maklumat data peribadi kepada pihak ketiga. Nombor 3, meletakkan hak perbelanjaan secara mingguan atau bulanan. Nombor 4, berurusan dengan penjual atau pembeli yang dipercayai. Nombor 5, memilih servis penghantaran barangan yang dipercayai dan mempunyai rekod yang baik. Nombor 6, merancang masa pembelian agar barangan dapat diperoleh pada masa yang diperlukan. Nombor 7, elak daripada mudah terpengaruh dengan tawaran diskaun yang ditawarkan. Dan sekali nombor 8, menjalankan kajian servis sebelum membeli sesuatu barangan. Jadi berikut adalah hasil soal sidik seperti yang dapat kita lihat. Penyelesaian 8, 7, 6 mendapat undian setuju. Jadi berdasarkan borang soal selidik Google Form yang dijalankan ke atas 10 orang pelajar, majoriti pelajar 2 orang bersetuju bahawa penyelesaian yang sesuai mengatasi untuk isu berkaitan jual beli atas talian adalah berurusan jual beli secara atas talian dengan penjual atau pembeli yang dipercayai dan merancang masa pembelian agar barangan yang dikehendaki dapat diperoleh pada masa yang ia hajati. Seterusnya, 26 orang pelajar bersetuju bahawa penyelesaian yang sesuai untuk mengatasi isu berkaitan jual beli atas talian adalah memilih cara pembayaran yang selamat dan terjamin dan memilih servis penghantaran barangan yang dipercayai dan mempunyai rekod yang baik. Sampai itu juga 24 orang pelajar bersetuju bahawa penyelesaian yang sesuai untuk mengatasi isu berkaitan jual beli atas talian adalah meletakkan had berbelanja secara mingguan atau bulanan, elak daripada mudah terpengaruh dengan tawaran dan diskaun yang ditawarkan, dan menjalankan kajian atau survei sebelum membeli sesuatu barangan. Sampai sini saja. Terima kasih.